Assalamualaikum. um, Nama saya Muhammad Daniel Khan bin Fazal Khan. Nombor matrik saya 20211100893. Seperti yang boleh dilihat, berikut merupakan nama pada ahli kumpulan. Yang pertama iaitu Muhammad Daniel Khan, saya. Dan yang kedua ialah Muhammad Amirul Fawaz bin Zahari. Yang ketiga Muhammad Daniel bin Abdul Wahab. Dan yang keempat Muhammad Azman bin MT Tarawih. Bagi pengenalan, apakah itu khilafah? Dalam arti kata yang paling asas, khilafah merujuk kepada struktur kepimpinan yang menyeluruh untuk umat Islam di mana sahaja di dunia. Khalifah yang juga boleh disebut sebagai imam ataupun amirul mukminin adalah orang yang bertanggungjawab ke atas kepimpinan khilafah. Secara umumnya, sesuatu bentuk pemerintahan itu boleh dikatakan sebagai khilafah jika ia menggunakan Islam sebagai ideologi, syariah sebagai kerangka hukum, dan mengikut kepimpinan Nabi Muhammad SAW dan Khulafa' Ar-Rasyidin dalam pentadbiran kerajaan mereka. Dan ia juga ditubuhkan dengan persetujuan semua orang Islam. Kemudian kita akan bergerak ke struktur pemerintahan. Seterusnya, struktur pemerintahan khilafah. Orang yang mewakili ummah dalam melaksanakan pemerintahan dan pelaksanaan syariah dipanggil khalifah. Kuasa khilafah pada asasnya berbeza daripada sistem teokratik yang konsisten dengan falsafah teokrasi. Apakah sistem teokratik? Dalam sistem teokratik, undang-undang yang dikuatkuasakan adalah undang-undang Tuhan yang berasal daripada undang-undang agama tertentu. Selain itu, bai'ah ialah proses di mana rakyat memilih siapa yang akan menjadi khalifah. Khalifah bukanlah seorang yang suci, yang terkecuali daripada kesan dosa dan kesalahan. Jika rasa khalifah terpesong daripada ketetapan syariah, maka rakyat mempunyai kemampuan untuk menegur dan mencela tindakannya. Apabila khalifah bertindak dengan cara yang bertentangan dengan syariat Islam, dia membuka diri kepada kemungkinan didapati bersalah dan dikenakan hukuman. Dalam kerangka khilafah, maka Muhammad Zalim yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas ini. Seorang khalifah berkuasa melalui salah satu daripada 4 cara ini, iaitu melalui pemilihan, pencalonan, melalui pemilihan oleh jawatan kuasa, atau melalui sekumpulan orang. Seterusnya, khalifah juga mempunyai pembantu dalam pelbagai bidang, termasuk kerajaan, pentadbiran, keselamatan, industri, keadilan, kesihatan, kewangan, maklumat dan juga perhimpunan. Kemudian kita akan teruskan dengan sejarah khilafah. Kemudian bagi sejarah khilafah pertama ialah Khilafah Ar-Rasyidin, yang merupakan khilafah pertama selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Ya, khilafah ini ditubuhkan kerana berlakunya kekosongan bagi pemimpin umat Islam pada ketika itu. Jadi bagi mengisi kekosongan tersebut, para sahabat Nabi Muhammad SAW telah mengambil peranan untuk menjadi khalifah bagi umat Islam. Kemudian khilafah yang kedua ialah Khilafah Umayyah, yang bertanggungjawab atas pengambungan Maghrib, semenanjung Iberia, Kaukasus, Sind ke dalam dunia Islam. Dan yang ketiga ialah Khilafah Abbasiyah, yang merupakan zaman keemasan Islam. Ini adalah kerana Khalifah Al-Mansur, khalifah pada ketika itu, membina kota Baghdad yang menjadi terkenal sebagai pusat saintifik, budaya dan juga seni. Dan seterusnya ialah Khilafah Uthmaniyah, yang merupakan khilafah keempat utama Islam dan juga yang terakhir. Dan kemudian kita akan teruskan dengan objektif kajian. Bagi objektif kajian pula adalah, maklumat kajian ini adalah untuk mengenal pasti konsep umum khilafah, meninjau peranan seorang khalifah dan sistem khilafah, menerangkan maklumat manusia diciptakan sebagai khalifah. Dan seterusnya kita akan teruskan dengan metodologi kajian. Metodologi kajian adalah salah satu kaedah dan juga teknik untuk mengumpul dan menganalisis data agar ianya dapat menghasilkan bukti yang boleh dijadikan sebagai sokongan sesuatu kajian. Metodologi menerangkan sesuatu kaedah dan teknik yang dapat digunakan secara khas dalam kajian. Tujuan utama metodologi adalah untuk membantu memahami dengan lebih meluas
dan mendalam tentang pengaplikasian sesuatu kaedah berkenaan sesuatu kajian. Antara pengumpulan maklumat dan data yang diperolehi sepanjang tempoh kajian tersebut adalah maklumat daripada bahan yang terdapat di perpustakaan, kajian internet seperti artikel, akhbar dan sebagainya. Sumber maklumat pertama yang diperoleh adalah daripada sumber sekunder, iaitu kajian perpustakaan atau dalam istilah bahasa Inggeris ialah library research, dan bahan internet iaitu maklumat yang terdapat di laman web. Terdapat banyak bahan-bahan dari internet yang diperolehi, misalnya artikel, jurnal dan e-akhbar yang berkaitan dengan isu khalifah atau kepimpinan umat Islam. Selain itu, maklumat daripada kajian lepas yang diambil daripada sumber internet untuk mengetahui sebab dan asbab sebenar isu khalifah atau kepimpinan di dalam Islam sebuah negara Islam. Seterusnya, melalui maklumat yang terdapat dalam kajian lepas ini dapat digunakan untuk mencari informasi mengenai cara-cara untuk menyelesaikan isu khalifah dari segi pandangan, kesan dan cara penyelesaian dalam kajian. Literasi kajian. Terdapat beberapa ayat yang menyebutkan perkataan khalifah seperti firman Allah SWT yang tertera di atas slide. Ayat ini menceritakan bahawa Nabi Daud AS telah diberikan taraf pemerintah sebagai raja oleh Allah SWT dan juga seorang Nabi yang berpegang teguh kepada agama Allah SWT. Walau bagaimanapun, sesetengah orang Islam percaya bahawa khalifah di sini merujuk kepada seorang Nabi, bukan pemimpin dalam jawatan politik. Hal ini kerana tanggungjawab yang dipertanggungjawabkan kepada Nabi oleh khalifah datang terus daripada Allah, dan pembinaan dan pengurusan baginda diatur mengikut wahyu Allah. Dengan keadaan umat Islam yang masih terpinggir selepas kewafatan Rasulullah SAW, umat Islam di Madinah bergelut untuk mencari pemimpin yang akan terus menegakkan syariat Islam. Beberapa orang sahabat telah dicalonkan sebagai khalifah pertama dalam sejarah Islam, tetapi akhirnya Abu Bakar radhiyallahu dilantik sebagai khalifah pertama oleh para sahabatnya. Pelantikan itu tidak diluluskan sama sekali kerana segolongan umat Islam menganggap pengganti Rasulullah SAW layak diberikan kepada keluarganya Ahlul Al-Bait, iaitu Ali bin Abi Talib radhiyallahu. Dari perbahasan inilah lahirnya Syiah daripada umat Islam. Di sinilah kekhalifahan Islam dikenali sebagai dikaitkan dengan politik dan kenegaraan, dan orang yang memegang jawatan khalifah dikenali sebagai Amir al-Mu'minin, iaitu pemimpin orang-orang yang beriman. Yang pertama menggunakan gelaran itu ialah khalifah kedua Umar bin Khattab radhiyallahu, diikuti oleh khalifah seterusnya. Kajian sejarah Islam khalifah menunjukkan banyak aspek khalifah Islam yang memerintah negara dan musuh Islam melalui kekuatan tentera dan penggunaan senjata bermula dari zaman sahabat Rasulullah. Ini memberi gambaran seolah-olah khalifah Islam itu sinonim dengan penaklukan dan kuasa ketenteraan. Ibn Khaldun pernah berkata dalam buku sejarahnya, negara Islam kemudiannya menjadi kerajaan, tetapi roh khalifah masih semangat menegakkan ajaran agama dan mengikut ajaran yang benar. Tiada apa yang berubah, cuma kalau kerajaan yang berasal yang beragama bertukar menjadi fanatik dan keganasan. Inilah sebabnya kebanyakan umat Islam menganggap pemerintahan Abbasiyah sebagai khalifah Islam yang terakhir setelah digulingkan oleh Mongol. Walaupun pemerintahannya Utsmaniyah selepas itu, tidak semua umat Islam mendakwa pemimpin mereka adalah khalifah yang sah. Oleh itu, pemerintahan Utsmaniyah dipanggil Empayar Utsmaniyah atau Kesultanan. Empayar Utsmaniyah, Kesultanan dan bukannya khalifah. Fatwa yang dikeluarkan oleh Darul Al-Ifta Egypt 2011 menyatakan, menurut ulama, tegaknya khilafah merupakan fardu kifayah umat ini. Ini berdasarkan keperluan untuk menegakkan ajaran Islam dan menguruskan kemaslahatan dunia Islam. Menurut mereka, Allah Ta'ala menghindarkan kezaliman dan mencapai pelbagai faedah melalui kewujudan khilafah Islamiyah. Syekh Zakaria Al-Ansari berkata bahawa Al-Imamah Al-Uzma, kepimpinan tertinggi, adalah fardu kifayah seperti Badan Kehakiman Al-Qadar. Al-Ramli Al-Kabir berkata, menganggap jawatan khalifah adalah berdasarkan fardu kifayah ijma' ulama'. Namun begitu, terdapat juga pandangan bahawa penubuhan khilafah Islamiyah tidak datang daripada syariat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan membentangkan 5.0, iaitu dapatan dan perbincangan. Khalifah dapat diringkaskan sebagai pemimpin politik atau ketua imam. Lalu dari segi syarak, khalifah merupakan pengganti Nabi Muhammad SAW. Menurut kata-kata Imam Mawardi, khalifah dapat didefinisikan sebagai nyabah, iaitu pengganti kepada penguat kuasa hukum syarak. Pendapat lain, Abu A'lal Al-Maududi dan Al-Mawardi, seperti mana dinyatakan bahawa makna khalifah ini dapat disamakan dengan amanah. Selain itu, Dr. Abdul Aziz Salim
pula mendefinisikan bahawa jawatan khalifah ini mempunyai dua tugas yang sama, iaitu berkuasa penuh dalam isu agama dan duniawi. Manusia diciptakan dengan matlamat sebagai khalifah seperti dinyatakan di dalam Al-Quran, bahawa ketika manusia diciptakan oleh sallallahu alaihi wasallam, para malaikat mempersoalkan akan penciptaan manusia dan tujuannya. Maka firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya mengenai hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuatkan bencana dan menumpahkan darah? Padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Peranan khalifah ialah untuk menjaga agama dengan mendirikan din Islam dengan segala syarat dan hukum syariah ke atas manusia. Dalam menyampaikan dakwah Islam kepada manusia, sebagai seorang khalifah, orang yang beriman haruslah membuktikan kebaikan Islam dan memperluruskan cara hidup. Khalifah mempunyai dua mekanisme dalam menegakkan agama melalui jihad dan dakwah. Selain itu, mengimplementasikan perintah-perintah agama dalam semua urusan yang dikaitkan dengan dunia, mempengaruhi pentadbiran dengan agama Islam, membentuk pandangan yang mulia dan kebebasan pendapat yang bermaruah, menghormati taraf kemanusiaan serta menegakkan keamanan dan kestabilan. Bagi kesimpulan pula, khilafah menjadi pengganti kepada kenabian. Kemudian tegaknya pemerintahan sesuatu negara atau empayar atau pun masyarakat Islam adalah bergantung kepada selamatnya sesuatu pemerintahan itu daripada masalah atau malapetaka. Kemudian kedamaian sesebuah negara Islam melambangkan pembinaan negara Islam yang sebenar yang berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, tugas dan pemerintahan baginda dipertanggungjawabkan kepada kepimpinan kaum muslimin yang seterusnya, iaitu khalifah. Jadi khilafah perlu ada di dalam kehidupan umat Islam kerana ia termasuk dalam kewajipan paling besar yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya agar bersatu di bawah naungan pimpinan Islam. Sekian.